Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah anugerahi kepada kita, yang tidak mampu kita hitung. Terutama nikmat yang paling besar iaitu nikmat hidup, yang sebelum ini memang kita tak pernah hidup dan tak pernah ada. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita menerusi diciptakan dulu iaitu daripada unsur api, air, angin, tanah iaitu Adam, lalu ditiupkan roh di sisi Allah, maka hiduplah kita. Jadi kita ni tidak memiliki apa-apa pun. Tubuh jasad kita pun adalah hak milik Allah daripada api, air, angin, tanah. Dibancuh. Lalu dimasukkan roh baru bergerak. Jadi bergerak kita kerana gerakkan roh, dan roh tu daripada sisi Allah, tak lain yang ada adalah Allah. Maka disitulah bila kita nak menyadari keimanan kita, keteguhan ilmu, haqqul yakin dan kamalul yakin, iaitu kita ini hidup dan kita bukanlah memiliki hidup. Tetapi hidup kita adalah menceritakan tentang Allah yang maha hidup, yang menceritakan tentang kisah-kisah, tentang cerita-cerita sifat-sifatnya. Dan yang membentukkan setiap sesuatu yang dijadikan di langit dan di bumi, semua seisinya memiliki af'al yang Allah bentukkan. Lalu Allah berletakkan nama kepada af'al tu. Tak kira apa pun. Jangan kita pandang kereta Honda tu Allah juga yang membentukkan, memberikan kefahaman kepada seseorang manusia itu untuk memberi kepengetahuan untuk membentuk kereta Honda ke, Proton ke, Toyota ke, Mercedes ke, BMW, semuanya sebenarnya atas bentuk-bentuk yang disuruh oleh Allah, maka mereka desainkan mengikut apa yang telah Allah memberikan kepada mereka sesuatu di sisi Allah, ilham untuk tak lain menyatakan bentuk itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan nama-nama BMW, Mercedes, Proton, itu juga nama-nama Allah juga yang memberikan. Cuma manusia suka sombong dan mengatakan dia yang memberikan nama. Pada setiap bentuk Allah yang membentukkan, baik di langit, baik di bumi, malaikat, jin, siapa manusia, apa saja binatang, tumbuhan, semua Allah yang membentukkan. Lalu Allah nak menyatakan dia yang membentukkan. Mengapa kita tidak nampak sesuatu bentuk, kita tidak menampak siapa yang membentukkan itu sekalian alam. Begitu juga nama, setiap nama yang Allah memberikan itu ada nama-nama, setiap bentuk ada nama itu juga Allah yang mengurniakan nama itu.
supaya kita jangan lupa setiap nama-nama itu berasal daripada nama Allah, bismillah, isim Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nama itu Honda tu, Toyota tu nama Allah, tapi Allah yang memberikan nama tu supaya kita tahu siapa yang memberi nama tu, supaya kita nampak yang nama yang sebenar tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sifat-sifat kereta Toyota, Honda, tumbuhan ini, makanan ini, apa saja pun pemandangan, semua tu memiliki iaitu sifat-sifat yang memiliki berbagai-bagai sifat-sifat perangai-perangai yang Allah tajalikan untuk menyatakan itulah aku yang menyatakan segala sifat-sifat tu tadi, perangai-perangai itu. Perangai tumbuhan ini, perangai apa ni, jin ini begini, perangai malaikat ni, perangai manusia ini. Semua berbagai-bagai banyaknya perangai-perangai itu semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga iblis sendiri pun Allah letakkan skrip perangainya adalah model, al-model, iaitu membawa ke arah tidak mendapat hidayah. Itu begitu sekali. Jadi apatah lagi apa saja sifat-sifat yang Allah tajalikan, itu semua adalah kehendak Allah untuk menyatakan dirinya. Bukannya Allah tu tadi kalau model sesat, Allah tu sesat, bukan. Allah nak menyatakan bahawa dirinya ni menciptakan yang baik, ada yang buruk, surga dan neraka, tinggi dan rendah, siang dan malam, ada lawan-lawannya, supaya jangan kita duduk di situ tetapi duduk siapa yang menciptakan tu. Jangan kita memandang buruk iblis tu, jangan kita memandang baik malaikat tu, tetapi kita duduk siapa yang menjadikan skrip-skrip tu, sifat-sifat tu. Jadi kita akan nampak Allah dah dahulu, wa ainnama tuwallu fasamma wajah. Itu yang diajarkan akhlak oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada 124,000 nabi dan berjuta-juta wali-wali Allah, kekasih Allah, menyambung kepada orang arifin billah. Jadi beruntung kita masih lagi dapat mendengarkan dan mengamaliahkan ilmu yang betul-betul sejatinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu kita mengenal kepada Allah. Itu ilmu sejati. Ilmu mengenal Allah, takluknya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mana kenal nafsu, kenal diri kita, iaitu kenal Nur Muhammad di dalam diri, barulah kita akan kenal bahawasanya yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan mengajarkan kita akhlak-akhlak Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tajalikan. Jadi kita ni tidak memiliki apa-apa. Bila kita dah kenal diri, tak memiliki apa-apa, kosong. Semua data-data yang masuk dalam diri kita ni, anzala ala abdil kitaba walam yaj'allahu aywaja. Tak ada bengkok, semua Allah masukkan. Bersyukur kita sebab yang masukkan tu adalah Allah, dan kita tidak menafikan yang masuk tu Allah, melainkan kita membenarkan semua tu adalah hak-hak Allah. Maka kita mengikuti, mengatakan tadi kita dah sami'na, mendengar di dalam diri kita, mendengar daripada yang hak dengan pendengaran Allah, maka kita mentaati dengan iradat dan juga qudrat Allah Subhanahu Wa Taala juga, iaitu sentiasa kita membawa mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Itulah hala tujuan, ya. Bila kita dah tahu hala tujuan kita, maka akhlak kita akan diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fatwa kita ini fatwa untuk diri kita lah, bukan fatwa untuk orang ramai. Fatwa diri kita ini adalah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mengenal diri kita benar-benar, langsung Allah memperkenalkan diri Allah. Sebab Allah ingin dikenali. Bila kita dah kenal diri kita, pasti kita akan diperkenalkan oleh Allah. Allah tu berkehendak untuk dia dikenali. Dijadikan uncang yang sangat besar. Uncang itu uncang rahsiaku, di mana kita duduk dalam uncang rahsia tu, baru kita tahu apa yang terdampar di sekian alam ini adalah banyak khazanah-khazanah rahsia-rahsia Allah yang tak ada tersembunyi, langsung nyata dan jelas semua menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak kita yang lain, buta kita pada sekian alam yang Allah jadikan, melainkan kita nampak Allah ni yang menjadikan sekian alam itu. Inilah dia yang dinamakan ilmu yang mendatangkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan di dalam Al-Quran,
hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat, dan dijauhkan daripada azab api neraka. Yang dikatakan hasanah tu adalah kita minta hasanah di mana kita dileburkan Allah, dibuangkan keakuan diri kita. Sebab selagi tidak kita buangkan keakuan diri kita, dan kita tidak mampu membuangkan keakuan diri kita, tetapi Allah menyuruh kita kepada la ilaha illallah, membuangkan keakuan diri, supaya Allah lah sendiri yang dapat membuang keakuan diri kita. Seperti mana yang didoakan oleh Nabi Khidir alaihissalam, yang dapat daripada Rasulullah SAW, doa yang cukup berguna kepada kita, di mana orang-orang yang arif billah selalu mengamaliakannya, para wali Allah mengamalkannya, iaitu warzuqnil fana'a anni. Sentiasa mereka bermohon kepada Allah, iaitu dikurniakan fana, lebur, supaya tak ada lagi langsung rasa keakuan diri, dan diberi oleh Allah rasa takut kalau nak merasakan ada sedetik pun rasa keakuan diri. 24 jam mereka sentiasa berbuat tu bukan dirinya. Wa mar ramaita iz ramaita walakin, dia akan mengolahkan lagi supaya 100% hidup dia 24 jam sentiasa Allah lah, bukan dirinya. Kemudian dia akan melihat sekalian alam ni semua serentak, dia nampak sekalian alam ni bergerak, duduk diam, semuanya berbunyi apa pun, semua dia nampak jelas dengan keyakinan yang dibagi oleh Allah, iaitu di sisi Allah SWT bahawa semuanya adalah digerakkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, berjalan dengan kun fayakun Allah, berjalan dengan pentadbiran Allah. Allah dalam kesibukan menguruskan sekalian alam ini, maka semua tangan-tangan kekuasaan Allah yang menguruskan sekalian alam ni sejak azali abadi, dan sekalian habis fasa yang ke-6 tetap Allah Subhanahu taala dalam Maliki Yaumiddin. Dia yang menguasai setiap hari, saat, detik, minit, beberapa minggu, tahun, bulan, semuanya Allah lah yang menguasainya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dinampak lagi. Kipas berjalan, air mengalir, semua sekalian alam dinampak sekali pandang, semua dia nampak. Itu semua atas kekuasaan, kudrat dan iradat Allah, berjalan dengan kun fayakun Allah. Bila Allah menghendaki, innama amruhu iza arada syai'an, memang sentiasa menghendak Allah kepada sekalian ini, alam ini dia mengatur, kerana dia hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak terapkan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang beruntung, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kembalikan hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah orang yang beruntung, sebab dia sedar bersyukur kerana dia diberikan hidup, maka hidupnya harus diserahkan kepada siapa pemilik yang maha hidup. Kerana pemilik yang maha hidup, yang tahu menceritakan tentang penghidupan, apa yang disuruh untuk kita melakukan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu pun ada hak-hak makhluk, baik yang kita nampak berbentuk batil, semuanya atas kudrat dan iradat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan benar-benar, telisik benar-benar, supaya diri kita sentiasa bahagia, berada sentiasa lagi di dunia kita mendapatkan hasanah, iaitu kita membuangkan keakuan diri, maka dapatlah kita hasanah. Hasanah itu adalah di dunia kita merasakan benar-benar yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Langsung nanti di akhirat, di alam mana pun tetap kita mendapat hasanah, kerana yang wujud tetap juga Allah. Di mana pun kita berhadapan, di mana pun kita berada, di alam apapun, tetap kita yang merasakan yang wujud hanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta faqina azabannar, mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya jangan sekali-kali mengingatkan ada kedirianmu. Bila mengingatkan ada aja rasa keakuan dirimu, maka itulah dikatakan azab. Maka itu yang harus diminta kepada Allah perlindungan. Jangan sampai ada rasa keakuan diri. Itu perlindungan yang kita mohonkan kepada Allah. Itu kita minta jangan sampai ada rasa keakuan diri. Maka itu kembalilah, wahai manusia-manusia pilihan-pilihan Allah. Kerana semua manusia ini berasal daripada Adam yang mulia.
Semuanya kita adalah pilihan-pilihan Allah. Kerana di dalam diri manusia itu, tak kira Islam ataupun tidak Islam, ada memiliki sirullah, ada memiliki watak-watak ataupun rahsia-rahsia pada diri masing-masing. Yang apa nak ditajalikan, semua berada di dalam itu. Itu semua adalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kalian tidak memahaminya? Mengapa kalian tidak berfikir, kata Allah? Mengapa kalian masih lagi nak merasakan kalian? Sedangkan itu semua adalah aku, tiada yang lain. La ilaha illallah, melainkan ana, melainkan aku, kata Allah. Tetapi engkau tutupi, engkau rasakan engkau yang berbuat, engkau yang ada, maka itu dinamakan engkau berada di dalam azab, kesusahan dan juga kerugian, kemalangan yang paling berat sekali. Maka itu cepatlah kembali, kerana keadaan itu akan menyebabkan kalian bertambah jauh, bertambah malang. Hingga kan nanti bila sampai waktunya, maka kalian akan menyesal, kerana kalian akan memintakan supaya dihidupkan kembali, supaya kalian dapat mengenal Allah, berada di sisi Allah. Sedangkan apabila kalian telah diwafatkan, kalian tidak boleh lagi beramal, melainkan kalian telah dihitung. Kerana Allah menjadikan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan juga hidup untuk Allah memperlihatkan, untuk Allah nak lihatkan ahsanu, keakhlakan, iaitu Rahman dan Rahim Allah, tetapi engkau tutupi. Maka itu kita kena buka Al-Fatihah supaya Allah masukkan kita, iaitu Rahman dan Rahim, rahsia itu supaya kita sebar, bukakan besarnya pemurah dan juga penyayangnya Allah, bukan menutupi merasakan engkau. Maka itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat, tetapi kita menutupi, maka kita telah Rabbana zalamna. Kita bermohonlah kepada Allah dengan cara kita sujud kembali kepada Allah, menyesali dan serik bahawasanya kita telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang besar di sisi Allah. Jangan mandang ini kecil, tetapi pandang dengan siapa yang kalian buat. Tidak kiralah besar atau kecil, tetapi kesalahan yang besarnya adalah kesalahan mengakunya engkau atas kudrat dan juga hayat yang diberi oleh Allah, mengaku engkau memiliki kudrat dan mengaku engkau memiliki hidup. Itu satu kesyirikan, satu kesalahan yang amat berat. Selagi kalian tidak menyesal dan ubah, maka kalian tidak akan dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu jalan untuk kembali kepada Allah adalah menyesal, meninggalkan perangai-perangai kezaliman yang telah kita lakukan, iaitu mengaku ada rasa keakuan diri itu. La ilaha illallah, benar-benar kita fahami, benar-benar kita nak hilangkan, benar-benar bersungguh-sungguh kita musyahadah dan riadahkan, kita amaliahkan bersungguh-sungguh hingga benar-benar Allah akan memberikan nikmatnya di sisi Allah, hingga Allah lah yang sendiri yang akan meleburkan keakuan dirimu itu. Maka Allah nak lihat, bukan Allah tak boleh terus sentap terus keakuan dirimu, tetapi Allah nak lihat. Itulah nilainya tadi yang Allah nak jadikan kita, nak tengok macam mana kita kesungguhan kita betul-betul nakkan Allah, nak buangkan keakuan diri. Jadi sekarang berbeza kepada masyarakat kita sekarang, orang cerdik, pandai, ilmu tinggi, tetapi jarang nak menceritakan hal sejati ini. Kerana tidak lain yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang paling penting adalah ilmu engkau mengenal akan Allah, iaitu la ilaha illallah. Baru dapat diamali akan Muhammadur Rasulullah. Tetapi selagi la ilaha illallah belum diberesi, belum dibedah siasat, belum lagi kupas hingga betul-betul hilang keakuan diri kita dalam kehidupan kita, kita tak merasa ada kita. Setiap bergerak, duduk, baring, apapun keadaan kita, kita rasakan adalah Allah yang memiliki, mengontrol kita, bukan diri kita. Maka kita berada di dalam keadaan yang malang. Maka itu perlu kita dapatkan talqin ini daripada pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu para wali Allah, para mursyid yang arif bin billah, yang menyambung kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih maksudnya, di setiap zaman masing-masing ada pembimbing rohaninya untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesiapa yang tidak ia ketahui pembimbing rohaninya dan tidak bersama mengikutinya, maka matinya seperti mati kafir jahiliyah. Wa na'udzubillah. Bukan nak menakut-nakutkan, tetapi pentingnya sangat. Jangan sampai kita tertipu dalam keadaan kita memiliki ilmu yang banyak, bagus, tetapi kita tak memiliki untuk menyerahkan balik ilmu itu kepada Allah, maka kesombonganlah akan datang. Maka berlakulah seperti apa yang berada di manusia-manusia yang tersesat, iaitu merasakan ada keakuan dirinya. Begitulah, bila dia memiliki ilmu sedikit yang dibagi oleh Allah, maka dia rasa bangga, dia rasa dialah yang berilmu. Sedangkan Nabi Musa diajari oleh Nabi Khidir ketika burung itu mematuk air di lautan. Maka tahukah engkau wahai Musa, apakah yang nak disampaikan Allah menerusi burung yang mematuk air di lautan itu? Tidak tahu, kata Nabi. Sesungguhnya Allah nak menyampaikan kepada kita ilmu yang ada pada kita sedangkan sedikit yang ada di paruh yang dipatuk oleh burung itu tadi. Dan tidak lagi melainkan ada ilmu itu melainkan ditiup oleh angin, maka hilanglah ilmu itu kepulang kepada Allah Subhanahu. Maka tak ada apa benda pun ilmu yang pada kita. Kita cerita tinggi-tinggi sangat. Aku belajar dengan ini, aku belajar dengan Syekh. Boleh cerita tapi jangan merasa bangga di situ. Kerana dengan ilmu itu Rasulullah kata boleh akan membawa kita terhijab. Dengan amal-amal yang banyak itu kita bangga-banggakan, kita menuntut ilmu, amal kita gini, macam-macam berpuluh tahun dah supaya orang mengetahui bahawa kita banyak ilmu dan orang nak ikut kepada kita, maka itu sesuatu kebinasaan. Itu sesuatu azab. Tak malu ke kita di hadapan Allah kita menceritakan ilmu-ilmu yang seperti mana burung mematuk air lautan itu. Itu aja sebenarnya ilmu kita. Itu pun akan hilang di tiup angin. Jadi belajar bersungguh-sungguh, tetapi jangan bersandar rasa memiliki. Kita betul-betul hanya milik Allah. Jadi kita tak ada modal, kita kata Rasulullah adalah Allah. Bukan modal kita ilmu. Bukan saya tak bagi menuntut ilmu, tapi modalnya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita nampak yang bagi ilmu kita Allah, yang bagi kita beramal tu Allah, yang dapat kita buat sedekah, infak, apa Allah. Itu yang manis tiada pahit. Kita mengesakan, menomorsatukan Allah, tak ada lagi rasa keakuan kita mengaku kita yang banyak ilmu. Ilmu aku bersanad-sanad sampai sini, sampai kepada Rasulullah, sampai. Lepas tu kita nak tujuan dia untuk apa? Tak lain supaya orang semua tahu kita kata. Jadi kita jangan merasa hebat. Yang merasa hebat ni sanad dia langsung kepada Allah. Itu betul hebat. Apa sanadnya? La ilaha illallah. Tak ada aku yang adanya. Allah itu sanad yang paling tinggi, tak ada sanad yang lebih tinggi lagi. Tapi minta maaf, jangan pula si Haji kata tak payah ambil sanad. Bukan maksud saya, ambil sanad tapi jangan duduk situ. Langsung kepada Allah selepas dah ambil sanad pada guru ni, perlu ada sanad. Sanad menjaga, memelihara supaya jangan ada pembohongan dalam cerita riwayat-riwayat tu. Supaya tepat, kita tidak was. Tapi kesudahannya kepada hak Allah, iaitu hakul yakin wal kamalul yakin. Bukan yakin pada ilmu tu. Kalau yakin pada sanad tu, yakin tu kepada Allah yang menentukan segala hukum. Memang kau belajar hukum ni gini-gini. Tapi kalau tak hukum yang mutlaknya adalah jawapannya insya Allah, tetap juga dengan biiznillah. Itu dikatakan Quran wal Quranil Hakim. Quran dan segala ilmu-ilmu yang tinggi yang kamu pelajarin adalah semua letak pada hakim. Hakim tu Allah yang menentukan. Kalau kita kata ni haram yang dalam kata, tapi Allah kata halal, kita kata tetap kena halalkan. Contoh macam Nabi Khidir, memang membunuh budak tu memang haram dalam kitab Taurat dan Musa kan. Taurat ke Zabur? Taurat. Maknanya, tetapi Allah dah ilmu dia di sisi Allah, jawapan bunuh. Jadi bukan maknanya saya suruh pakai ni. Tak. Maknanya kita kena faham bahawa jangan sampai ilmu yang kita dapati menyebabkan kita terhijab dengan Allah. Banyak yang berlaku sekarang ni saya tengok. Ilmu-ilmunya tinggi-tinggi tapi tak ada memberi manfaat. Ni saya tak cerita siapa-siapa. Maknanya kita faham-faham sendiri ya. Maknanya banyak-banyak orang cerdik pandai PhD dalam bidang mengaku-mengaku dia sebagai
orang-orang yang maknanya betul-betul ahli Allah. Ahli Allah ni dia ilmu tak banyak. Bukan saya cakap tadi, maknanya dia tak belajar ilmu. Rasulullah, dia tak belajar Rasulullah, dia langsung dengan Allah. Kita kata Rasulullah, belum mana dia punya guru ni, kita nak cari guru. Tak boleh. Jadi ada jenis manusia yang begitu. Yang Allah bagi langsung kepada ilmu laduni. Jangan kita petikaikan pula. Dia sanad dia siapa? Guru saya. Tak boleh lah. Dia dah langsung Allah bagikan dia. Satu tangga je dia belajar dengan guru dia. Dia terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada sanad-sanad kan. Itu kita tak boleh nak petikaikan. Kita kata mesti. Kebanyakan orang semua ada sanad-sanad. Dah 30, 40 baru sampai pada sahabat Nabi sampai Rasulullah. Ini tak ada, tak boleh ikut. Sesat. Itu tak boleh cakap gitu. Kita tengok perbuatan dia. Kalau orang pun kalau dia berpegang pada sanad sampai Rasulullah 40, 35 sampai tepat dia pegang, tetapi perangai dia, sifat dia, keakuan diri dia tinggi, jangan diikuti. Yang kita boleh ikut fahaman ilmunya, tapi perjalanan hidup dia kita tidak boleh ikut. Tapi kalau dia betul-betul mengenal diri, mengenal Allah, betul-betul kelakuan dia tidak ada keakuan diri, maka kita boleh ikut perjalanan hidup dia. Itu tadi. Tetapi walaupun kita kata dia tak ada ilmu, sebenarnya itulah ilmu yang paling tinggi. Dia tidak memiliki apa-apa pun dalam diri, melainkan apa yang Allah Ta'ala suruh. Dia dah direntap jazbah dirinya betul-betul hingga Allah masukkan, isikan hak Allah SWT. Sedangkan kita bersandarkan kepada masih lagi kitab-kitab. Tapi saya tak kata salah. Tapi sandaran kitab tu jangan sampai menyebabkan terhijab dengan Allah. Kita bergantung kepada kitab. Memang Rasulullah bagi tahu akhir zaman kita pedang Quran dan hadis, kita kena perang. Quran dan hadis, dan juga kita kena tahu ahli-ahli Allah atau ahlul baitin Nabi. Terutama orang yang ahli Allah. Ahli Allah tu lebih hebat daripada Quran sebab dia memahami Al-Quran tu di sisi Allah. Sedangkan Quran tahu apa semua macam-macam. Tafsir ni belajar sampai habis, dapat PhD macam-macam daripada share ni. Tetapi kamu masih lagi keadaan kamu keakuan diri. Maka ilmu kamu tinggi tapi keakuan diri kamu tinggi, maka kamu akan tidak beri manfaat ilmu kalian. Ini Rasulullah kata. Tapi kalau kamu kenal diri, kenal Allah, ilmu kamu sikit aja ada tetapi bermanfaat. Itu maksud saya, bukan tak boleh nuntut ilmu. Nuntut ilmu banyak-banyak, tetap juga bersandar kepada Allah. Apa pun orang soal yang kita pun soal jawab depan orang ramai, kita hebat pun, kita tetap tanya Allah dulu dalam hati kita. Orang tanya, kita tanya Allah, aku tak tahu ya Allah. Jangan nampak kitab-kitab dulu. Nampak pelajaran kita, aku boleh jawab ni, aku dah nampak ni kat sini muka surat ni aku, dia nak soal ni aku. Jangan situ, Allah dulu. Yang nak soal pun kita kena tahu, yang soal tu pun Allah. Kita tahu. Yang nak jawab pun Allah, kita tak tahu apa. Gitu. Baru ditunjukkan kitab yang kau belajar ni, muka surat ni, baru kita pergi. Ini kita nampak kitab dulu, kita dah melakukan kesyirikan. Ni halus, tak kiralah syirik tu halus ke kasar, yang penting dengan siapa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latif. Apa tak mengetahui Allah, dia menjadikan yang halus-halus, yang alam apa pun yang kita nak sembunyikan. Malulah kita. Itu masa tujuan ni kita kena belajar mengenal diri, mengenal Allah. Hidup kita bertambah lama, bertambah takut kepada Allah. Takut yang istilahnya iaitu jangan nak merasa ada keakuan-keakuan diri. Kita bila kita sihat begini pun kita masih nak rasa keakuan diri. Kalau dah dibagi sakit sikit, lagilah ada keakuan diri. Sakit sikit gigi lah kita dah mengeluh dah. Ya Allah, baik nak apa obat dia Allah. Padahal Allah bagi sakit tu untuk buang keakuan diri. Supaya kita tahu sakit ni daripada engkau ya Allah. Kalau lupa engkau lebih sakit lagi ya Allah. Di situ tujuan dia. Ini tidak cepat kita nampakkan. Pergi klinik lah, pergi enjet lah apa. Buat main dulu dengan Allah. Allah bagi ni nikmat ni, sakit ni ya Allah. Supaya tahu engkau yang bagi ni ya Allah. Kalau engkau tak bagi aku sakit gigi, kita tak tahu aku nilai hebat gigi ni tadi. Buat mainlah dulu. Begitu kita ni bersiam, berpuasa ni tadi. Puasa ni menahan diri. Baru kita tahu ya Allah. Dengan berpuasa ni kita dah kenal diri, kenal. Dengan berpuasa ni menambahkan lagi rasa
mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Di dalam berpuasa kita bermakrifat kepada Allah. Bukan bermakrifat kepada keuntungan imbalan apa yang Allah nak bagi. Dia tak ada masa ni nak memikirkan ke situ dah. Itu ke anak-anak kan tu. Upah tu untuk anak-anak. Ini dah kita dah betul-betul dah kenal diri, kenal Allah. Kita dah sentiasa sepanjang kita beribadah, siam puas, kita makrifat pada Allah. Kita mengaji Quran, kita makrifat pada Allah. Setiap kita baca, kita minta Allah Ta'ala kupaskan, terangkan apa yang kita baca Al-Quran, supaya kita nak amaliakan, supaya Quran ini mendapat syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Begitu. Bukan bilangan upah lagi. Bukan saya cakap tu tak betul, tapi sudahlah tu ke anak-anak kan. Jadi kita nak betul-betul dengan Allah, akhlak dengan Allah. Jadi Quran tu Allah Ta'ala kata syifa'un, penyembuh penyakit keakuan diri kau. Yang nombor satu, perlu dengan membaca Quran kita membuangkan keakuan diri kita, iaitu kita akan bila dah dibuang keakuan diri, dah di-delete semua dalam pemikiran semua yang ada hanya Allah, kosong betul-betul Allah, maka kita akan jelas nampak ayat-ayat itu menjadi ayat-ayat yang menyebab kita faham kita baca. Bestnya kita baca Quran. Ya Allah, kita baca Quran tu betul-betul best bila Allah sendiri menerangkan apa yang kita baca, dan dia bagi kekuatan daripada sami'na wa ata'na, pendengaran yang dibagi daripada bacaan tu tadi, daripada bacaan tu, bacaan daripada kalam Allah juga, maka masuk ke pendengaran sami'na, pendengaran kita, iaitu Allah yang bagikan kita mendengar, maka kita akan wa ata'na. Nikmatnya tadi. Itu kesimpulan bahasa kita membaca Al-Quran itu, supaya kita dapat iqra' betul-betul. Iqra' bukan baca, makna faham dan amalia, akhlakkan dalam kehidupan. Dan kita dapat ni direct daripada Allah. Bukan kita membacanya di hadapan guru lagi, tapi di hadapan Allah Subhanahu Taala. Dan Allah menjelaskan. Kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim contohnya, Allah akan kata nanti, penipu kau minta jalan lurus tapi kau ada keakuan diri. Kita nak jawapan yang begitu. Itu salah satu jawapan lah. Maknanya jangan tirulah pula. Maknanya masing-masing kita baca, kosongkan diri. Bila dah ambil wuduk, kosong, bersih betul-betul. Kita nak baca, nak minta betul, Allah terangkan. Suluh. Quran ni juga cahaya. Kenapa jadi tak cahaya pula, tak suluh pula pada penyakit kita? Pasti dia akan menyuluh penyakit keakuan diri. Bila dah dibuang, akan kita tahulah nanti. Kalau kita kata ihdinas siratal mustaqim, terdengar Allah jawab. Jangan kau sebut jalan yang lurus. Aku dah tunjuk jalan yang lurus, tetapi masih lagi engkau tidak mengikutinya. Apa tu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah aku buangkan keakuan dirinya. Itu para rasul, para nabi, waliullah, arif billah. Itu yang harus engkau katakan tadi. Baru kita faham, kita baca tu, kita dah berdialog dengan Allah. Sesungguhnya dia munajat dengan dirinya sendiri, zat dan sifat, untuk menyatakan diri zatnya. Maka baru kita tahu, ya Allah, di sini tempat nak memakainya. Ini kalau kita dah baca je tanpa kita membuangkan keakuan diri, kita tidak akan diturunkan Allah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Kitab yang gaib tu dulu. Kitab yang dalam diri kita yang dibakar, tak terbakar, yang direndam air tak hancur. Itu kitab kita sendiri, itu yang harus kita terima dulu. Harus kita bukan sekadar membaca, tetapi dia terus amaliakan. Maka akan jadi cahaya nur. Sesungguhnya Nabi SAW kata Sayyidatina Aisyah isterinya, Nabi SAW tu dirinya adalah Quran. Bercahaya aja. Jadi Quran tu adalah cahaya. Jadi kita ni nak minta baca Quran jadi cahaya. Bila cahaya tu tak ada kita, yang ada cahaya Allah. Muhammad cahaya Allah. Dia satu tunggal. Jadi itu yang kita nak bawa. Manisnya tadi kita beribadah. Bila kita solat, kita rasakan Allah yang mendirikan kita. Allah rukuk, Allah sujudkan kita. Allah yang dudukkan. Sentiasa kita afal kita pun kita rasakan dia yang digerakkan. Dan kalam-kalam yang kita sebut semua kalam-kalam dia yang suruh kita menyebut nama dia. Dan dia yang bagi rasa asyik itu sebenarnya menunjukkan dia lah asyik pada kita masukkan dalam keadaan tu syoknya ibadah kita. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, wa amma bi ni'mati rabbika fadhi. Mana Rasulullah SAW mendapat nikmat di sisi Allah,
apabila Rasulullah SAW telah dileburkan oleh Allah, Muhammad tinggal Ahmad, Ahmad hilang tinggal Ahad. Di situlah keesaan yang sebenar-benar yang adanya. Allah itulah manis tiada pahit, mengesakan Allah dengan benar-benar, kata Rasulullah SAW. Di situ makam Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menginginkan kepada setiap umatnya memiliki ini, iaitu ilmu yang sejati, mengenal diri, mengenal Allah. Oh, jangan kata nama Nabi SAW, sahabat mana ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Namanya pun dah tak, namanya berbeza, tapi sebenarnya man arafa nafsahu faqat, itulah dia. Ingin aku dikenali, itu mengenal Allah lah. Sebelum nak kenal Allah harus kenal diri lah. Mana boleh terus kenal Allah. Rasulullah bolehlah, sebab Rasulullah dia Allah manusia yang pilihan untuk dijadikan yang pertama untuk menerangkan. Maka dia langsung pada Allah. Itu Rasulullah SAW, aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku, kata Rasulullah. Sahabat tanya, habis kami nak kenal Allah bagaimana ya Rasulullah? Engkau harus ikuti aku. Nampak? Ikuti aku tu mana ikuti, tak ada Muhammad dah tak ada. Jadi kita ikut, kita pun tahu rupanya Muhammad tak ada, yang ada hanya Allah. Bukan Muhammad tu Allah. Tak ada. Muhammad pun tak ada, Ahmad tadi yang ada hanya Allah, baru kita tahu. Kita pun tak ada, yang ada hanya Allah. Barulah kita tahu kita mengenal Allah daripada baru dapat. Sebelumnya mengenal kepada Muhammad dulu. Faham, ikut Muhammad. Jadi kita bila jumpa dengan guru mursyid, kita kena ikut dia dulu, cara dia dulu. Tunjuk, ajar dia apa semua. Bila kita dah faham, diberi oleh Allah hidayah yang mana hidayah laduni di sisi Allah, maka kita pun yakin kita ni semua tidak ada, yang ada hanya Allah, dan apa pun semua adalah menyatakan Allah, maka kita mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahami dan terisik benar-benar, kerana kita berada dalam keberuntungan bila kita benar-benar diberi faham di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sentiasa hendakkan kita ni kembali kepada dia. Jangan kita ingat Allah belum bagi lagi hidayah. Jangan. Allah sentiasa hendakkan kepada hidayah. Kita dapat hidayah, dia sentiasa menunggu. Kita yang mempelekehkan, berbalah-balah. Kita rasa kita buat ni dah betul dah. Padahal masih lagi keakuan diri. Kita rasa ilmu kita banyak dah. Kita rasa kita dah boleh selamat. Padahal kita tidak selamat. Kita bersandar pada ilmu tak selamat. Kita rasa amal aku dah banyak, 40 tahun, 50 tahun, aku dah mengajar, aku dah pergi tabligh, aku dah pergi seluruh negara, aku ajak orang masuk Islam, aku dah selamat. Tak selamat. Selamat kapan? Selamat bila engkau dah tak ada keakuan diri. Kau rasakan tu semua bukan amal-amal kau. Tu semua bukan ilmu kau. Dan hidup kau ni bukan hidup kau. Ni semua lainkan cerita Allah. Apa yang kau ada? Hanya Allah. Itu baru itu baru betul duduk dalam benteng Allah. Inilah rahsia yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, sampai kepada wali-wali Allah, sampai kepada orang-orang arif bin billah. Maka itu orang arif bin billah tidak lain, kata Rasulullah, adalah daripadaku. Kalau ada selepasku Nabi, maka arif bin billah pun juga tinggal lagi tidak ada. Begitu juga disabdakan kepada Sayyidina Ali, kalau ada selepasku Nabi, engkaulah Nabi. Tapi tidak ada. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi mengatakan gitu. Sebab apa? Mereka dah tak ada keakuan diri. Bila dah tak ada keakuan diri, dia dah duduk makam Allah SWT. Sama para Nabi duduk makam tu juga. Tinggal lagi tak ada lagi Nabi dah. Fahami dan telisik benar-benar. Jadi Allah tu maha kasih dan sayang, digantikan selepas manusia, iaitu Rasulullah SAW, yang sama macam kita, digantikan bukan malaikat, tapi digantikan dengan manusia juga, untuk menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tak petikaikan. Kenapa tak diutus malaikat supaya bagi faham? Lagi kalau malaikat lagi kita tak boleh belajar. Kan? Jadi diutuskan manusia macam kita juga, supaya kita dapat belajar untuk mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untunglah kita. Jangan anggap apa ilmu mengenal diri ni banyak. Orang-orang yang mempelekehkan, kata, alah itu Allah pun nak kenal. Kita dah biasa dah 40 tahun sebut dah. Takkanlah kita tak kenal Allah. Jangan. Ya, banyak. Kalau kita dah belajar, baru kita tahu banyak kita tak kenal Allah. Kita berdiri, kita duduk, kita baring, keadaan kita 24 jam. Adakah kita rasakan Allahnya? Ternyata banyak kelalaian yang kita lakukan. Sebab keakuan diri kita menutupi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh puasa siam ni tadi. Kita pun tahu tu menahan hanya lapar dan dahaga. Mana boleh. Tak cukup.
Bukan menahan lapar dan dahaga saja, tetapi menahan diri jangan sampai rasa ada keakuan diri. Seorang Ustaz, apa? Ya, tak balik Amjad. Ada. Duduk Ustaz. Begitulah keadaannya, keberuntungan yang kita dah dapat daripada apa Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, kepada wali-wali Allah sampai kepada kita, tak lain kita pegang teguh, iaitu kita kuatkan, kita kukuhkan, iaitu tidak ada amalan yang lebih. Tidak ada amalan yang maknanya yang lebih hebat. Ini sahabat Nabi ni, kumpul ramai-ramai ni, dia tengok mood Nabi memang baik, tapi dah lebih baik lagi. Selesa apa dia nak tanya Nabi. Ramai sahabat Nabi. Ya Rasulullah, kami nak tanya, amalan apa paling hebat? Paling hebat sekali. Paling tinggi, paling hebat. Sahabat ni ramai nak dengar jawapan Nabi. Nabi jawab salah. Nabi bukan jawab salah saja je. Nabi kata ilmu mengenal Allah. Sahabat jadi pelik. Nabi salah jawab ni. Dia ulang balik. Ya Rasulullah, kami tanya ilmu amalan apa paling hebat? Sedangkan engkau ya Rasulullah jawab ilmu. Ni kami jawab amalan, bukan ilmu. Nabi tersenyum. Nabi kata, ya, sesungguhnya kalau kamu beramal hebat macam mana pun, selalu melakukan haji ke, sedekah ke, banyak amalan hebat, berzikir, berqiyam mulai ke 60 tahun ke, hebat sangat macam mana amalan kamu, tapi kamu tidak kenal Allah, maka tidak akan bermanfaat. Sebab kamu rasa kamu. Tapi kalau kamu mengenal Allah, sikit aja kamu amalkan, bermanfaat sampai bila-bila. Itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rasulullah SAW bagi tahu. Supaya kita jangan bersandar kepada ilmu. Bersandar dengan amal. Bersandar betul-betul dengan tak ada semua diriku. Melainkan yang ada hanya Allah. Kehidupanku adalah kehidupan Allah, bukan aku punya kehidupan. Yang mana aku rasa kalau ada kehidupanku, aku akan bersandar, aku ada ilmu. Aku beramal banyak, ya Allah, apa nak perlu bayar? Biadabnya kita dengan Allah SWT. Tapi kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, Allah perkenalkan akhlaknya, maka tak ada sekali-kali kita nak merasa ada kita. Ilmu kita tu seperti burung, kata Nabi dia, Allah tu ajarkan, seperti tadi yang saya ucapkan, burung mematuk air di lautan. Nampak engkau Musa apa yang Allah nak bicarakan, nak bagi faham pada engkau. Bahawa burung itu hanya memiliki ilmu yang di paruhnya. Itulah kitanya. Dan selainnya semua luas tu rahmat Allah adalah ilmu Allah. Dan di paruh tu akan kering, hilang ilmu tu, tak ada la ilma lana, melainkan ada adalah ilmu Allah. Jadi sandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba banyak orang-orang yang berilmu tertipu di situ. Banyak orang beramal tertipu di situ sebab bersandar kepada amalnya. Hingga sanggup dia menceritakan kepada orang lain bahawa dia orang ahli yang beramal. Aku orang yang banyak ilmu. Tu. Sedangkan orang ahli Allah, dia tidak akan, dia takut dengan siapa dia nak cakap ni tadi. Takut dia nak sebut. Sesungguhnya engkau punya ilmu ya Allah, apa yang aku nak sebut? Kosong aku ni ya Allah. Malahan hina aku ni ya Allah. Begitu kalau orang dah betul-betul kenal diri, kenal Allah. Sungguhnya Rasulullah SAW paling berilmu, tetapi Rasulullah yang paling takut kepada Allah. Rasulullah yang paling kenal kepada Allah, paling aku malu dengan Allah. Nak cakap pun atas izin Allah, baru aku cakap. Aku tak mau. Aku dahulu dia. Padahal Allah dah bagi dah crown untuk buat suka hati kau Muhammad. Tapi tetap juga Allah Ta'ala kata, apa Nabi Muhammad kata, ya Allah, jangan biarkan aku urus diriku sendiri. Walau sesaat, walau sekelip mata. Itulah tentu orang yang Allah Ta'ala bagi segala ilmu khazanah pada Rasulullah. Kau buatlah suka hati kau Muhammad. Tetapi tetap juga dia berakhlak dengan Allah. Jangan biarkan aku, ya Allah. Aku tak boleh macam ni, ya Allah. Aku tak boleh berdiri tanpa engkau. Aku tak boleh bercakap tanpa engkau. Aku tak boleh melihat tanpa engkau. Aku tak boleh apa pun, ya Allah, melainkan engkau lah. Ya. Begitu orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Manis dia, bahagia dia. Di dunia lagi dia berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nak dibawa oleh berita gembira oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah mengutus Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nazira. Ini berita gembira yang nak disampaikan supaya nyata yang ada hanya Allah, supaya umatku dapat Allah Subhanahu Wa Taala
barulah nyata berita gembira yang aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain. Lalu kita mendapat berita gembira ni, kita dah kenal diri, kenal Allah, kita pun bergembira untuk nak orang lain juga dapat seperti mana wan nazira tadi tu. Kita bersifat syafaat. Pada Nabi nak bersifat syafaat. Sebab dah kenal diri, kenal Allah, kita tak nak orang lain juga tersesat. Jadi kita disuruh sampaikan. Jadi sifatnya orang yang dah kenal diri, kenal Allah, sifatnya juga akan nak menyelamatkan sekalian ni. Dia rahmatan lil alamin. Dia membawa sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, iaitu bersifat memberi rahmat. Dia memberi rahmat kepada sekian alam. Jangan kita nampak Rasulullah SAW hanya sekadar menunjukkan kepada kita bahawa di dalam peperangan Uhud, tak silap saya, Rasulullah SAW menadah-nadah. Ini kepala Rasulullah ni, kepala yang mulia ni tadi, ada topi besi dia berjaring-jaring, ditombak tu, kena kat pipi tok jaring tu, berdarah. Ditadahnya darah tu tadi. Lepas tu gigi gaham dia kena tombak juga ke pedang. Kepala besi tu, kopi besi tu pecah gaham Rasulullah, gigi. Berdarah-darah lagi. Tadah. Sahabat tu tengok peperangan sambil tu tengok Rasulullah menadah-dadah. Kenapa tak? Dah habis peperangan Uhud tu, silap saya. Sahabat dah ditanya, kenapa sibuk Rasulullah tadah darah ni? Tak bagi nitik ke bumi satu pun. Dia sapu nak nitik, dia sapu balik ni. Sapu balik Rasulullah. Tak ada nitik satu pun darah Rasulullah. Kerana dia dengar Bukit Uhud tu kata, kalau darah Rasulullah jangan sampai setitik pun, malaikat yang jaga Bukit Uhud. Metitik setitik aku terbalikkan semua orang kafir Quraisy. Aku matikan semua, kata malaikat. Jangan sampai setitik pun darah Rasulullah jatuh. Dari Rasulullah dengar tu, maka Rasulullah tak bagi setitik pun jatuh. Kenapa buat macam ni? Biar semua mati. Sahabat kata, aku diutus untuk memberi rahmatan lil alamin. Aku tak ada mereka semua mati, melainkan aku kena sampaikan dulu kebenaran. Kita bayangkan macam mana dalam kondisi keadaan yang begitu Rasulullah tetap menjaga rahmatan lil, watak yang dibagi, skrip yang dibagi oleh Allah, memberi rahmatan lil dalam keadaan kondisi yang begitu. Belum lagi keadaan Rasulullah dalam sakaratul maut. Kondisi dia tetap juga, dia nak minta tu, sakit dia tadi sakaratul maut tu, susah nak lepas. Sampai malaikat Jibril pun tak tahan nak melihat ke muka Rasulullah, menahan kesakitan. Sahabat baik kan, tak sanggup melihat. Kenapa? Rasulullah kata, engkau berpaling ya Jibril. Tak, muka aku ni tak sanggup lihat kesakitan yang menimpa Rasulullah. Sakaratul maut tu. Muka sakit. Tak lepas. Macam tu. Tak lepas sakaratul maut. Tak tahu jeritan tu daripada dalam sakit. Tu. Rupanya Rasulullah kata, aku ni memohon kepada Allah, iaitu supaya semua kesakitan sakaratul maut umat-umatku bagi pada aku, ya Allah. Ya Allah. Rahmatan lil alamin tu. Itu jangan main-main. Itu dia sekalian alam, dia selamatkan kita. Apatah lagi umat dia. Dia tak nak umat dia sakit. Dia bagi sakit tu pada aku, ya Allah, supaya yang menimpa sakaratul maut umatku tadi dihilangkan. Ataupun yang ada pada kita ni, sakaratul maut tu sedikit. Sebenarnya dah diambil, contohnya separuh Rasulullah dah ambil dulu. Waktu bila? Waktu Nabi sedang sakit sakaratul maut, dimintakan lagi kepada semua sakit-sakit tu. Ya Allah, bayang. Gitu dalam keadaan sakit dengan tu, dia memikirkan lagi orang lain sakit. Kalau aku sendiri sakit jadi macam mana umatku? Ya Allah, dalam keadaan sakit tu. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi kita beruntung mendapatkan tadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang kuntum khaira umat. Maknanya umat yang terbaik. Jadi jangan kita pelekehkan. Maknanya diri kita ni umat yang terbaik. Di samping kita hamba Allah yang terbaik, bila kita kenal diri, kenal Allah, kita juga ada ketua kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah sendiri meletakkan dia itu makam yang terpuji, yang tertinggi.
manin darajatin nabiun tatah liwat darajat semua segala nabi-nabi di bawah panji-panji ya Rasulullah SAW. Semua panji-panji nabi di bawah panji-panji nabi manin darajatin, darajat yang Allah bagi pada ya Allah. Kita ni umat yang terpilih, maka jaga baik-baik. Tak lain untuk nak menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata adalah ajarkan kepada umatku mengenal diri, mengenal Allah. Tersenyumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dapat kita. Buatkanlah umat, buatkan Nabi SAW tersenyum adalah kita bagi pengetahuan mengenal diri, mengenal Allah. Bila orang tu dapat, maka Nabi akan mengatakan itulah syafaatku. Maka orang tu telah mendapat syafaatku, Rasulullah pun legalah. Terutama orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Jangan kita biarkan mereka ni dianggap sampah masyarakat, tidak ada berguna pada masyarakat. Itu sebenarnya adalah benteng-benteng Rasulullah. Itu yang harus kita pergi jumpa. Orang yang tak dipandang oleh masyarakat, pengadil jadah ke, buat maksiat ke, orang itu adalah benteng-benteng Rasulullah. Itu orang yang harus kita dampingi, sayangi, rahmatkan kepada. Rangkul dia dengan kasih sayang. Kerana orang-orang yang banyak ilmu, orang yang banyak pengetahuan, kebanyakan mereka ini tidak bersyukur. Mereka ni hanya membawa kebanggaan diri. Kerana umat-umatku pada akhir zaman aku takut dia penyakit waham, iaitu nampak jelas penyakit waham yang Rasulullah bagi tahu. Apa tu sahabat tanya? Itulah selalu cinta dunia hingga takut mati. Mati tu datang, tapi takut sangat mati tu sampai seolah dia rasa macam tak mati. Kejar dunia je. Ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku ya pada umat kita pada akhir zaman, yang menyebabkan Nabi SAW rasa risau. Jadi kita ni lah yang mananya secara tak langsung bila diberikan oleh Allah kurniaan mengenal diri, mengenal Allah, maka kita menyambunglah kerja Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Perbanyakkan lagi, perkuatkan lagi kita untuk menarik manusia-manusia untuk membawa waman ahsan qaulan min da, perkataan yang paling baik aku suka, kata Allah. Mengajakkanlah kepada aku, kenal kepada aku. Tak kira lah kita ni tak ada PhD, tak payah nak tunggu PhD pun, tak payah nak tunggu master ke sijil, tak payah. Dia tahu ni terus je. Nanti Allah apa yang kita amalkan, pengetahuan untuk kita ajar kepada manusia, apa yang kita Allah bagi, Allah akan tambah lagi rahsia-rahsia, uncang-uncang khazanah Allah Ta'ala yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita yakin sikit yang dibagi itu kita amal, dia akan kita ajarkan orang lagi. Sikit tu tadi Allah akan tambah di sisi Allah. Jangan kita terleka. Mesti nak ambil PhD sijil dulu baru kita boleh tauliah, baru kita pergi apa. Ni tak payah pakai lah tu. Orang ada tauliah pun kena tangkap juga. Tak apa. Kau bersandar pada makhluk, kena juga. Jadi yang selamat bersandar dengan Allah SWT. Itu saya cakap tadi. Nak bahagia kita sandar dengan Allah. Pedulilah sekeliling kita ni. Tak penting. Kalau kau sekeliling semuanya kuat-kuat kita sandar, kita berada dalam kerosakan. Sebab sandaran yang paling hebat adalah sandaran dengan Allah. 24 jam. Tak nampak sesuatu yang lain ada boleh menolong kita. Kita nampak. Yang nampak hanya Allah SWT. Tak ada siapa yang boleh mengurniakan kita rezeki yang sempurna melainkan Allah. Kita yakin, hakul yakin, wa kamal yakin. Dan ilmu yang dibagi Allah kepada kita adalah ilmu yakin. Daripada yakin Allah bagi ainul yakin. Melihat sendiri dalam syurga dan neraka tu siapa orang-orangnya, sifat-sifatnya, orang yang duduk syurga dan di neraka. Dia lihat ini dan dibagi kita duduk hakul yakin, dan dibagi kita pilihan untuk mengajak manusia itu tadi, iaitu ma'rifatullah. Allah lah tempat segala-galanya yang paling nikmat, iaitu kita dapat memisahkan antara syurga dan neraka. Kita dapat memisahkan sebab kita nampak siapakah pencipta syurga dan neraka. Kerana yang paling mustahaknya bukan syurga dan neraka, tapi paling mustahaknya adalah siapakah yang menciptakan syurga dan neraka. Kita dah dapat ma'rifatullah. Kalau kita tidak, kita nampak ala tuju kita ganjaran syurga ni, jauh ke neraka, itu bukan ma'rifatullah tu, itu azab lagi tu. Itu azab.
Ma'rifatullah yang nikmat adalah kita memandang kepada sesuatu yang kita pandang, surga atau neraka, azab ataupun nikmat, kita nampak siapa pemiliknya itu. Itu nak didudukkan sebenarnya. Hala tujuan hidup kita. Bahagialah kita. Jangan ubah lagi, kata Sayyidina Ali. Apabila kita dah dapat ma'rifatullah, jangan ubah lagi makrifat kita kepada yang lain. Tetaplah di atas landasannya itu. Ya, jangan ubah lagi. Dan kita ajakkan orang ikut belakang kita landasan-landasan. Ajakkan seberapa banyak, berbaris ikut landasan yang kita hadapi. Iaitu ke depan kita adalah jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuangkan keakuan di diri. Dapatlah kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat, tarikat, hakikat, marifat, sebabkan kita membuangkan juga keakuan diri. Tapi kalau kita tak ada, masih ada keakuan diri, kita hanya syok sendiri. Ya, kita tak dapat ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamanya mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Nabi mengatakan kenal diri, kenal Allah. Bila kenal diri, kenal Allah, barulah ditalkinkan la ilaha illallah. Sampai bila kita akan berpegang tak ada semua, yang adanya Allah, tak ada keakuan diri. Saya rasa cukup sampai situ dulu. InsyaAllah kita minta pencerahan yang lain kepada sahabat-sahabat, teman-teman kita itu, kepada Ustaz Zahir, Syekh Latif dan lain-lain, insyaAllah. Kenal Ustaz Aziz dah sangat lama. Bila diingat-ingatkan balik, sejak tahun 2008 tak silap saya. Seketika mana kami berjumpa macam ni lah. Kita sembang di kedai-kedai, di rumah beliau, di kedai kopi, di banyak tempat, masjid. Tapi topik yang disembangkan memang inilah dia. Tetap terus, tak pernah tukar tajuk. Lalu orang yang mendengar makin ramai. Maknanya bila kita duduk di kedai kopi, kadang-kadang dengan tokek kedai kopi itu jadi geng sekali. Kemudian bila duduk, masa dah tak ingat. Maksudnya masa tak ingat ni maksud dia apa? Kadang-kadang bila duduk start pukul 9 malam, lepas isyak ke, dia boleh jadi sampai pukul 2-3 pagi. Kalau dalam bulan Ramadan, lepas tarawih tu boleh duduk sampai sahur balik. Bercerita tentang Allah, memang sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak pesan kepada orang yang tak ada kerja, yang lapang, yang ingin hijrah, saya nak bagi homework. Oleh kerana orang seperti Ustaz Aziz ni, dia dah mencemar. Orang kalau raja mencemar duli lah, maknanya dia sanggup masuk dalam media sosial. Dulu dia, Allah Ta'ala tak bagi izin masuk dalam media sosial ni. Kemudian dia maknanya menerima lintasan. Dah kena dedahkan diri masuk dalam media sosial, cerita hal ni. Bukan kerana apa? Kerana aliran-aliran sesat 72 golongan ini guna media sosial untuk tarik pengikut. Tiba-tiba yang muhakkikin ni tetap menyembunyikan diri. Patut ke begitu? Kenapa tak nak dedahkan diri? Kenapa masih mahu duduk di dalam era ketenangan? Sampai bila nak tenang? Sedangkan mati itu bila-bila masa. Keluar daripada zon selesa, masuk dalam arena kancah yang berselut ini, iaitu media sosial. Tarik anak muda. Saya jumpa dengan satu orang di Pekan Kanga. Orang yang kita tak pernah kenal, saya pun tak pernah tengok. Tiba-tiba dia pegang perut saya. Anak-anak saya jadi saksi. Tiba-tiba dia kata, saya dah lama ni nak pegang ustaz ni. Dia pegang. Saya hanya tengok dalam YouTube je, dia kata, dengan Ustaz Aziz. Saya dapat pegang ni, maknanya puas hati saya, dia kata. Dia pegang ni, dia tengok sebelum tidur, dia tengok. Saya tanya nama pun dia tak nak cakap. Tak nak cakap nama, tak nak apa. Dia rambut panjang, tocang sini. Itu baru Kanga, belum negeri lain lagi. Sebab media sosial ni je satu dunia. Jadi rupanya ada orang yang dia orang putih panggil pampered himself. Dia manjakan diri dia setelah penat dengan dunia. Dia tengok media sosial ada apa di situ.
Kalau kita tak ambil part dalam media sosial ni, dia akan takut-takut yang maksiat itu mengambil alih. Yang aliran sesat, hedonism, yang pornoism tu tak usah cakap lah. Itu memang dahsyat. Orang anak muda yang dah agaknya lah kan, yang dah tak lalu dah nak tengok maksiat, tak lalu dah nak tengok, dah tahu dah. Anak pun dah, masa tu dia bawa anak kecil-kecil, tapi nampak muka macam dah tua. Dia dah lalu dah pengalaman. Jadi apa yang dia cari lagi lah hidup sementara nak mati ni? Dia cari inilah, jalan balik, jalan pulang. Ya, anak-anak muda yang tak ada kerja tu boleh cut video, upload dekat TikTok. Ini tak ada hak cipta terpelihara punya ni. Memang lagi disebar lagi bagus, lagi disebar lagi luas, lagi molek. Buatlah kerja ini, jangan dibimbangkan tentang payment. Sudah pasti insya-Allah rezeki tuan-tuan makin bertambah. Makin berkat. Dia macam ayam liar dengan ayam jinak. Ayam liar ni kalau dia liar, kita yang bagi makan lempar jauh-jauh, lempar sana, dia kejar, letih. Tapi kenyang juga. Tapi ayam jinak ni kita letak tangan kat sini, dia makan, kenyang juga. Kenyang, sama juga kenyang. Tapi kalau kita jadi ayam liar, kita jadi ayam liar. Kita letih cari rezeki ni. Cuba dengan Allah ni jadi jinak. Jadi ayam yang jinak dengan Allah. Allah tetap bagi dan tetap kenyang, insya-Allah, tetap kenyang. Itu sajalah yang saya rasa nak cakap. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat inayah dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Allah ini, iaitu hari-hari yang bersama-sama Allah. Tak ada keakuan diri kita, itulah hari-hari Allah. Rasa keasyikan kita seperti mana dia asyik pada diri dia. Dia yang menyatakan keasyikan kepada diri kita untuk menyatakan dia yang asyik pada diri dia. Itulah yang sebenar keberuntungan kita berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mendidik, dialah yang beritahu kalau kau cerita asyik, akulah asyik pada diri aku. Itu yang sebenarnya. Saya nak cerita di sini, saya pernah dengar satu hadis yang disampaikan oleh Ustaz Wadi itu. Lama dah hadis ni. Dia kata ni nak cerita, kita nak sama-sama kongsi lah ya. Apabila dia menyatakan pada Zahiriyah, seseorang tu dibawa di hadapan Dajjal, untuk dipersembahkan kepada Dajjal. Jadi maka bacalah, hafallah surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 awal ataupun akhir di hadapan Dajjal. Itu diceritakan pada Zahiriyah lah. Tapi alhamdulillah, seperti yang diperkatakan, apabila kita ni baca dalam keadaan tak ada keakuan diri, maka apa? Allah Ta'ala olahkan lagi. Sebenarnya 1400 tahun dulu Rasulullah dah suruh baca dah sebenarnya surah Al-Kahfi ni, akhir zaman ni kan. Jadi sebenarnya apa fungsi sebenar surah Al-Kahfi ni sebenarnya? Kalau kita nak diceritakan pada hadis yang disebutkan tadi, di hadapan Dajjal kita baca, pasti dia akan tersentak dan sebagainya lah. Akan diselamatkan dan sebagainya. Sebab apa? Sekarang ni lah kita kena baca sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebenarnya Dajjal tu ada dalam diri kita. Apabila kita baca dalam keadaan tak ada keakuan diri, maka hancurlah dia. Dia hancur, lari kelang kabut dia, lintang pukang dia. Tak adalah datang lagi. Sebab apa? Yang punca yang diceritakan sebelum ni oleh pembimbing rohani, bahawa keakuan diri tu ialah yang mengundang Dajjal tu masuk sebenarnya. Tak kira lah siapa pun, Ya'juj Ma'juj ke, tapi itu memang skrip-skrip dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila itulah satu yang benda yang saya nak kongsikan. Jadi terus meneruslah kita. Ayat 10 awal, ayat 10 akhir. Yang lebih baik lagi 1 sampai 110 itu 1 sampai 110. Kahfi tu insya-Allah sama-sama kita. Jadi sebenarnya keakuan diri tu itu yang dikatakan punca segala yang datang. Jadi kita nampak Yahudi kan,
Yahudi ni memang dah ada dah skrip Allah Ta'ala letakkan. Dia memang hasad dengan kita. Pasti. Dia memang hasad dah. Kan? Dia dah hasad. Itu skrip-skrip daripada Allah. Tapi kita ni menjalankan skrip Allah yang Allah Ta'ala bagi kita ni sebagai yang dikatakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita terus menerus. Dia pun tak boleh masuk dah. Kan? Dia jalankan skrip dia, tak apa. Itu yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Aziz tadi. Jangan duduk di antara baik dan buruk. Kalau yang dikatakan model tu sesat, bukan Allah yang sesat, tapi Allah Ta'ala menceritakan skrip aku yang aku letak sesat ataupun yang baik ataupun tidak baik. Jangan duduk di situ. Kau duduk dengan aku. Kan? Nafikan keakuan diri kau. Kau duduk aku lah tu maksudnya. Kan? Menyatakan aku yang esa. Kau duduk dengan aku, pasti kau akan nampak baik dan buruk tu semua skrip daripada aku, Allah Ta'ala beritahu. Jadi itulah yang kita nak hayati bersama-sama, kita nak kongsikan sama-sama, nak mengajakkan sama-sama bahawa mengesahkan Allah SWT ni apa tujuan dia. Itulah untuk kita sentiasa manis dalam hidup kita ni. Menafikan keakuan diri kita ni sungguh-sungguh yang dikatakan manis tiada pahit. Nafi je bagi Allah Ta'ala akan olahkan untuk, sebab orang yang nak nafikan keakuan diri bila dia dikatakan belajar pengajian mengenal diri, mengenal Allah ni yang daripada Rasulullah SAW sampai sekarang ni, pasti Allah Ta'ala akan bagi yang dikatakan orang-orang ni semua nakkan Allah. Kita nakkan Allah ni ceritanya. Kita nak berkehidupan dengan Allah. Kan? Macam mana kita pahit ke manis ke, kita kan, ialah macam kawan-kawan saya semua lah kan, dia bercerita tentang keagungan Allah ni. Susahlah nak nafikan keakuan diri. Saya pun cakap macam tu dulu. Susah betul lah nak nafikan keakuan diri. Memanglah susah. Kan? Tapi dalam susah tu ada senang. Kan? Jangan bagi stres sangatlah. Kan? Jangan di-press-presskan sangat. Jadi apa yang Allah Ta'ala bagikan, memang kau nakkan Allah, tapi terus menerus. Apa yang terhalang, apa yang terhijab, kita telisik dalam. Kita tahu diri kita macam mana keadaan kehidupan dalam diri kita. Apa yang ada yang terhalang, riba. Lagi apa lagi? Apa yang boleh terhijab, apa lagi? Dengan manusia pula, hablum minan nas. Dengan manusia pun tak bertegur siapa. Bayangkan lah. Contohlah. Kan? Tak bertegur siapa. Kan? Ada masalah sikit je. Contohlah kan. Masalah sikit je. Itu kau tak bereskan lagi. Macam mana kau nak kenal diri, kenal Allah? Simple kan? Dalam diri kita telisik. Ngakulah benda-benda tu. Kita kena clearkan lah. Termasuklah apa-apa. Tak kira lah apa pun. Kan? Yang Allah Ta'ala suruh tajalikan benda tu. Suruh kita membedah siasat benda tu, dalaman tu. Selagi kita tak hilangkan, macam mana? Riba tak hilangkan, macam mana? Kan? Sekurang-kuranglah kan? Sekurang-kurangnya. Kita tak membenarkan Yahudi tu makan kita. Gitulah maksudnya. Sekurang-kurang. Itu sekurang-kurang. Kan? Sebaik-baik, kau clearkan betul-betul lah. Ada duit lebih ke apa, jalan terus. Itu je lah keadaannya. Kan? Jadi itulah. Termasuk dengan manusia dan sebagainya. Kita minta Allah. Kita, saya sendiri lah banyak. Kawan-kawan apa semua. Tak apalah. Keadaan mana yang Allah Ta'ala suruh. Tak mampu kita. Banyak yang kita tak clearkan kawan-kawan kita. Contoh lah kan. Tapi apa yang Allah Ta'ala ajarkan? Okey macam ni. Sebab apa? Allah Ta'ala ajar itu sebab apa? Kita dah dapat yang dikatakan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Bukan yang mudahlah kita nak duduk dengan Allah. Mudahlah. Kan? Duduk dengan Allah tu. Duduk dengan Allah tu apa? Hilangkan keakuan diri, nafikan keakuan diri. Yang ada hanya Allah. Sentiasa mengesahkan Allah pagi, petang, siang, malam. Kehidupan tu amat manis. Berkehidupan dengan Allah, tidur dengan Allah, kan? Duduk dengan Allah. Kan? Dalam duduk pun masih lagi bertaubat. Itu kan Rasulullah ajar. Kebanggaanku apabila bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk saja macam ni kan. Bertaubat, ya Allah, aku banyak keakuan diri, ya Allah. Dosa yang paling berat adalah, paling azab adalah ada keakuan diri. Itulah. Allah Ta'ala dengar je kan. Allah Ta'ala dengar. Dia maha pendengar. Dia dengar je. Hari ni kita cakap kan, kita duduk lepas asar ke apa contoh kan. Ya Allah, berat, banyak betul keakuan diri aku. Itu Allah Ta'ala dengar. Suara ini yang dicintai oleh Allah SWT. Sebab engkau nakkan Allah. Kita nakkan Allah, pasti Allah Ta'ala akan bagi. Kan? Wajidnahum huda, petunjuk. Itulah yang sebenarnya. Itu tips-tips yang Rasulullah bagi. Skill-skill yang Rasulullah bagi, macam mana keadaan dia. Dan kalau kita tak bertaubat dengan Allah SWT, macam mana? Kita rasa sombong. Kan? Hari-harilah bertaubat. Kan? Saya pun sama. Kita sama-sama lah. Bukan saya pun turun naik, jatuh sama tu. Tapi yang penting pengajian ni yang perlu kita
hayati bersama. Perlu kita ikut, hayati bersama. Kalau tak ada benda ni, ya Allah, kan payah kita nanti, masalah kita nanti. InsyaAllah saya rasa setakat ini saja untuk petang ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya, dengan kurnianya dapat kita berkumpul lagi dalam majlis talk kenal diri, kenal Allah. Sedikit perkongsian yang saya terbaca daripada page seorang ustaz mengisahkan tentang seorang pakcik yang telah berjumpa dengan dia. Pakcik ni dulu dia kerja sebagai petugas kebersihan, macam cleaner lah di dewan apa di BKL. Dia datang jumpa ustaz, dia kata, ustaz, dia kata, saya ni, kalau dia kata dia takut nak beli kereta ke, nak beli motor ke. Dia kata bukan dia tak mampu. Dia kata tapi dia kata dia takut dia riak. Sebab dia kata sebelum ni masa anak-anak dia kecil, dia ada anak 4 orang, dia pergi kerja dengan basikal saja, kayu basikal. Dengan hasil, tapi dia seorang pekerja yang amanah lah. Dengan hasil titik peluh dia tu, dia telah membesarkan anak-anak dia dan alhamdulillah berjaya. Orang kata dengan gaji yang tinggi lah, berjaya anak dia. Dan anak dia setiap bulan akan bagi duit kat dia. Bahkan bagi duit kalau dia tak perlu kerja dah lah. Tapi dia kata, saya takut ustaz, dia kata nak guna duit ni, saya takut hati saya ni jauh dengan Allah. Dia kata saya takut saya riak. Sampai macam tu sekali dia nak jaga hati dia. Jadi dengan duit dia tu, duit yang anak-anak dia bagi tu, dia sedekah ke orang susah. Dia macam-macam lah dia buat untuk, orang kata apa, untuk masyarakat lah. Dan daripada situ dia ada percintaan tu juga. Pakcik ni dia seorang yang sangat menjaga ibadah dia, maknanya kerja dia pun amanah, dengan rakan sekerja dia pun dia bagus. Lepas tu dia pesan juga, kalau dia tolong kawan-kawan dia yang susah, dia pesan, dia kata jaga solat, jangan makan duit haram, maknanya jangan ada riba. Kat situ dia pesan. Jadi maknanya di situ kita dapat faham di sebalik cerita tu, nak jaga hati ni bukan senang. Jadi susah nak jaga hati ni. Kita sendiri tahu tahap mana kita punya keimanan kita ni. Jadi sebab itulah hari-hari kita kena dengar, kita kena ada pembimbing, kita kena pembimbing rohani untuk mendidik hati kita ni, sebab kita selalu lalai. Jadi dia pun kenal diri dia. Pakcik ni dia tahu hati dia. Dia kata dia takut kalau saya beli kereta besar ke dengan duit ni, saya takut saya lupa diri, dia kata. Jadi di sini dapatlah kita simpulkan bahawa sebagai seorang hamba Allah, kita perlulah mencari seorang guru yang dapat membimbing diri kita. Dan cara dia untuk mencari guru mursyid ni, salah satu dia yang dapat mendekatkan lagi kehidupan kita dengan Allah. Dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh guru tu menambahkan lagi rasa kasih sayang kita, kasih sayang sesama manusia, apatah lagi kasih sayang kita terhadap Nabi kita dan terhadap pencipta kita. Jadi kalau ada orang kata ajaran ni ajaran sesat tu, memang orang kata tak betul sama sekali lah. Sebab apa yang saya tahu, apa yang saya alami sendiri setelah menghadiri kuliah ni, dah hampir 2 tahun, dapat merasai bahawa rasa kasih sayang tu makin tinggi. Dan rasa hari demi hari tu rasa nak mengaku satu-satu benda tu kepunyaan kita ke, apa kita buat ke, rasa macam malu nak mengaku itu kita punya. Jadi inilah pengajian macam inilah yang kita perlu cari, yang kita
perlu mengajak kawan-kawan kita semua untuk sama-sama meningkatkan lagi pemahaman kita dalam ilmu kenal diri, kenal Allah, dan menafikan diri kita yang ada hanya Allah dalam setiap kehidupan kita. Itu sahaja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman sahabat kita itu semua daripada khatir Rabbani, lintasan yang kepada Allah suci kudus, kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain nak mengajakkan kita dengan kasih sayang sama-sama, kasih sayang, rohamma ubainahum, sama-sama kita kasih sayang untuk mengajak, tak lain mereka mengajak kita sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan diri. Tak lari tajuk, tetap kasih sayang tu makin tinggi, makin meningkat. Apa pun nada dia, tetap juga kasih sayang tu memang digrip, dikuat demi kasih sayang apa pun. Jadi kita pandang kat dalam tu yang kasih sayang yang tinggi tu tadi, maka dapatlah kita manfaat dan apa yang kita dengar, sami'na wa ata'na. Jadi saya rasa pun tak nak panjang-panjang, untuk sekian dulu apa saja yang perhatian yang diberikan, semua dia adalah mendapatkan daripada Allah perhatian tu. Untunglah siapa yang mendengar daripada pendengaran Allah, dan kita yakini bahawa ini adalah pesanan-pesanan yang sejati, yang benar-benar membawa keberuntungan, dan kita langsung bertambah rasa keyakinan kepada Allah. Kita yakin ni daripada Allah, dan kita yakin ni ayat-ayat Allah, kita terus nak amaliakan dalam kehidupan kita. Itulah manusia yang beruntung, yang bertambah rasa cinta, bertambah rasanya syoknya, asyiknya dengan Allah SWT, hingga buta pada yang lain sekalian, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Saya minta maaf, wa'afu minkum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Salli ala sayyidina.